Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. So today we want to discuss a new subtopic for the topic 1, electrostatic. So we want to discuss what is electric field. Okay, sebelum kita pergi kepada all the concept, all the equation, so we look for the meaning of electric field. Okay, so saya nak terangkan what is electric field. So medan elektrik. In Malay, electric field is medan elektrik. Okay, so assuming this is 1 point charge. Okay, Q besar kita panggil point charge. Okay, so kalau refer point charge yang saya lukis ni adalah positif. Okay, bermaksud bila ada satu charge positif, so apa yang berlaku ialah okay, dia ada medan dia tersendiri. Okay, so dia ada electric field yang tersendiri, medan dia. Okay, so bermaksud kita akan lukis banyak lah. Okay. Okay. So sekarang apa yang saya lukis ni kita namakan electric field lines. Okay. So bermaksud garisan electric field. Okay. Yang menunjukkan inilah sebenarnya medan elektrik. So bermaksud inilah kawasan electric field. Okay, bagi positif charge ini. Okay, so sekarang saya nak kenalkan pada kamu. Okay, apa pula electric field strength? Okay, what is electric field strength? Kekuatan elektrik. Okay, so sekarang kamu nampak tak yang hijau ni adalah kawasan ataupun kita panggil medan elektrik bagi charge ini iaitu Q besar. Okay, so let's say ada satu positive test charge. Yang ni kita panggil dia test charge. Okay, so dia datang menghampiri, dia bergerak menghampiri positif charge ini. Okay, so sekarang apa yang test charge ini rasa? What actually experienced by this test charge? So bermaksud apa yang dirasai oleh positive charge ini. So this test charge will experience the strength. Okay, the strength of the electric field, kekuatan. Okay, jadi persoalannya sekarang ialah saya nak tanya you all. Let's say lah kalau positif Q tu berada di point yang pertama. Ni let's say lah yang ni saya letakkan di sini Q0 ini, and then yang kedua di sini point tu. Okay, saya nak tanya semua orang, which position is higher electric field strength? Position 1 or 2. Position yang mana satu, electric field strength is higher? Okay, jawapannya adalah betul. When the positive test charge located at point 1. So the electric field strength will be high. Very good. Okay,
So, jadi apa yang kita nak belajar hari ini ialah berkaitan electric field strength lah, kekuatan medan elektrik. Okey, macam mana kita nak tahu kekuatannya? Okey, so the keyword is must have positive test charge. Ni penting sangat. Okey. So, sekarang kita pergi kepada, okey, saya nak semua orang highlight for this topic, apa beza simbol Q dengan Q0. Okey, Q, the capital Q refer to the static or point charge. Charge yang tidak bergerak. Then, for the Q0, refer to moving or test charge. So, bermaksud Q0 ni dia boleh bergerak, berpindah. Okay, transfer from one point to another point. Okay, jadi yang pertama tahu dulu bezakan apa dia simbol Q besar dengan Q kecil. Okay, so now we look for the okay, yang ni kamu tak perlu define So, yang ni tak perlu define. So, kita baca je. A region or space around isolated charge where an electric force experienced if a positive test charge placed in the region. So, ni bermaksud ni just pengenalan lah apa di electric field. Okay, so macam mana kita nak lukis electric field? Can be represented by drawing electric field lines. Okay, so hari ni saya nak ajar macam mana kita nak lukis electric field lines. Okay, kamu lukis dulu beberapa garisan. Okay, lukis je. Pakai pembaris ya. Okay. So, begitu juga untuk negative charge. Okay. So, untuk positive charge, arrow dia mesti outer ataupun out from the ataupun outward. Outward. Keluar daripada charge positif. And then macam mana nak lukis untuk negatif? The arrow must inward, ke dalam. Okay, boleh ya? Okay, so hati-hati bila nak lukis positive charge, arrow must outward. Negative charge, the arrow must inward. Okay, next. What is the characteristic to draw electric field lines? Okay, first, magnitude electric field proportional number of line. Okay, maksud dia, kalau saya ada positif 2Q, bermaksud charge kita positif, magnitudenya 2 ataupun magnitudenya 2. Satu lagi saya ada charge positif tapi magnitude dia 4. Okey, saya nak tanya. Okey, magnitude yang mana yang lebih besar? Magnitude 4Q. So, bermaksud bilangan line ataupun bilangan garisan untuk positif 4Q ni mesti lebih banyak daripada 2Q. Okey. Yang kedua. Okey. The closer the line, the stronger the field. So, semakin kita lukis garisan tu lebih rapat, bermaksud electric field ni lebih kuat. Okay, next. Electric field line start on positive charge and end on negative charge. Macam yang kita lukis tadi lah. Sebab tu kalau untuk positif arrow mesti keluar. Kalau untuk negatif arrow dia mesti masuk. And then last part, the line never cross. So, pastikan line ni tidak cross each other. Tidak boleh bersilang. Okay. So, next kita pergi kepada beberapa contoh. Handout saya dah
hantar pada kamu. So, kerja kamu sekarang lengkapkan. Okey, sebelum kita start lukis, apa perkara pertama yang kita perlu perhatikan? Okey, note, number of line minimum is 2. Bermaksud, garisan kita paling sedikit 2. Okey, paling sedikit 2. So, lebih banyak lebih baiklah. Tapi yang paling sikit mesti 2. Okey, so sekarang saya nak ajar kamu macam mana kita nak lukis. Untuk yang pertama ni, okey. Ni positif charge, ini negatif charge. Okey. So, lukis dia begini. Minimum berapa garisan? 2. So, arrow mesti keluar daripada positif. Mesti masuk negatif. So, macam ni lah. Okey. Boleh tak saya nak lukis lebih? Okey, boleh. Tak ada masalah. Lukislah lebih. Janji arrow dia daripada positif ke negatif. Okey, sebelum saya lupa, kita kena semak dulu magnitude dia sama tak? Ni 1, ni 1. So, bilangan dia mesti sama. Bermaksud bilangan line ni yang keluar daripada positif mesti sama banyak dengan yang masuk ke negatif, kan? Okey. Cuba kita tengok example yang kedua, kita perhatikan. Okey, ni negatif 1Q, 1. Nilai dia 1Q. Ini positif 2Q. Saya nak tanya, magnitude mana yang lebih besar? Magnitude 2Q. So, bermaksud bilangan garisan yang mana yang lebih banyak? Bilangan garisan 2Q. So, bagaimana kita nak lukis? Okey, saya tukar warna biru pula. Yang pertama kita lukis dulu 2. Minimum 2 kan? Okey, lukis 2 dulu. Arrow keluar daripada positif. Okey, entering negatif. And then kita lukislah lagi. Rapat sikit. Okey. Yang ni lebih banyak sikit. Gitulah. Okey. Okey, kenapa yang 2Q ni lebih banyak daripada negatif 1Q? Sebab magnitude tadilah ini 1 kan magnitude dia. Ini magnitude dia 2. So, itu sebab bilangan garisan dia lebih banyak. Okey, so kita pergi kepada, kalau saya ada extra example kat sini. Andai kata dia positif charge, magnitude dia tengok. Ni 1, ni 1. So, sama magnitude dia. Bermaksud bilangan garisan dia mesti sama. Okey, so kita kena lukis macam ni. 2. Okey. So, ni saya kena lukis 2. Okey, kenapa saya lukis yang ini ke kiri, yang ini ke kanan? Nampak tak kat sini charge ni sama. Positif dengan positif, apa yang berlaku? Repel each other. Dan kita nak tengok dia menolak antara satu sama lain sebab arrow dia menolak. Okey. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, ni sangat penting. Okey. What is electric field strength? Ni kita kena ingat. Ni kena ingat. Okey. The electric force per unit positive charge. So, bermaksud daripada perkataan tu, okay, saya gambarkan dalam bentuk persamaan. So, betul tak dia kata electric field strength is the electric force per positive charge. So, highlightkan FE electric force, positive Q0 is a positive test charge. Okay. Jadi seterusnya kita pergi kepada derive formula. So ni kamu tak perlu derive, saya je nak tunjukkan.
Daripada equation di atas ini, so E equal to F. So betul tak kalau kamu tengok ini adalah formula untuk electric force? Okey, per dengan positif Q naught tadi kan? So apa yang kita boleh cancel out? Atas bawah. So yang tinggal adalah E equal to K modulus. Jangan tertinggal modulus over R square. So nampak tak Q besar tu menunjukkan apa? Q besar tu adalah apa? Point charge ke test charge? Point charge. Point charge means static charge, stationary charge. Okay. Then kita pergi kepada unit. Okay, disebabkan dia adalah force, jadi Newton over charge Coulomb. Itu sebab kita dapat Newton per Coulomb. Kemudian electric field strength is vector quantity. So dalam subtopik ni kemungkinan kita akan resolve. Okey, sebelum kita pergi kepada how to resolve, how to solve the question related to the electric field strength. So saya ada step. So setiap kali kamu dapat soalan electric field strength, pastikan kamu refer pada step ini. Begitu juga dengan electric force. Saya pun dah bagikan cara-cara bagaimana nak jawab electric force. Okey, yang pertama. Put. Letakkan. Okey, put a positive test charge at that point. Okey, soalan dia takkan bagi tahu kamu kau letak. Kau letakkan positive charge ni tak. Soalan tak macam tu. So kita sendiri yang kena tahu step apa nak buat. Okey, step 1, positive test charge put. Okey, contoh. Sekarang soalan kata apa? Example of the direction of electric field strength at point P. So point P kat sini lah. So macam mana kita nak letakkan positive test charge? Okay, saya labelkan dulu. Ini adalah distance di antara point P dengan Q. Ini saya letakkan Q besar. Ini Q besar 1, Q besar 2. Sama-sama letak. Okay. So ni distance between them lah sampai point P. Ni adalah R. Okay. Okay. So sekarang apa yang perlu kita buat? Kena letakkan sendiri positif Q naught itu dekat point P. Okay, letakkan. Sendiri letak Q naught. Dia adalah satu charge. Dia adalah bercharge positif. Okay. So ni pun sama. Letakkan Q naught positif. Di sini pun sama positif. Q naught. Dekat sini pun sama positif. Q naught. Okay. Settle part 1. Part 2. Draw an arrow and label SE on the positive Q naught. Okay. So sekarang kita nak label arrow. Arrow tu mestilah arrow yang terletak pada positive test charge. Okay, sekarang logik akal. Kalau dekat sini positif, dekat sini pun positive test charge, apa yang berlaku? Positif dengan positif apa yang berlaku? Repel each other. Betul tak? So saya pun menunjukkan apa kedua-duanya menolak. Saya pun letak sini. Okay. And then yang kita nak labelkan sebagai E tu dekat charge yang mana? Q besar ke Q naught? Q naught. Saya pun labelkan E. Okay. Dia semak arah dia ni ke mana ni? To the right. So to the right, positif. Okay. Boleh ikut? Okay. So sekarang kita tengok pula example yang kedua. Okay, example yang kedua. Dekat sini negatif. Dekat sini positif. So apa berlaku kalau different charge attract each other? So macam mana kita nak tunjukkan dia ni saling tertarik?
Ni pergi sini, yang ni pergi sini. Betul tak? So, yang kita nak labelkan sebagai itu dekat Q besar ke dekat Q0? Dekat Q0. So, labelkanlah sebagai E. Nak letak arrow pun lebih baik menunjukkan vektor. So, sekarang check arrow to the left. That's why negatif. Okey, boleh. Okey, kita tengok pula macam mana kalau kita ada dua point charge Q1, Q2. Okey, so dalam kes ini, kita nak tengok. Okey, mula-mula kita ignore dulu Q2. So, kita nak tengok dulu apa yang berlaku di antara Q1 positif dengan Q0 positif repel. Betul tak? So, saya pun draw arrow tu dia menolak. Okey. So, sekarang kita nak labelkan itu dekat Q yang mana satu? Q0 or Q1? Q0. So, saya labelkan E. Okey. So, letaklah direction to the right. Okey, so warna merah ni adalah di antara Q0 dengan Q1. Okey, now saya tukar kepada warna biru. So, warna biru, okey, di sini positif, di sini negatif. Apa berlaku? Attract each other. So, macam mana nak tunjukkan dia menarik antara satu dengan lain? Kita lukis arrow. So, kita nak labelkan E dekat yang mana? Sorry ya, ni Q2. Nak dekat yang mana? Dekat Q0. Label E. So, tengok arah E yang kamu labelkan tu to the right. Okey. So, sekarang ni kita ada dua E kan? E warna merah, E warna biru. So, E warna merah ni bolehlah kita labelkan satu. Kenapa satu? Sebab dia terhasil daripada Q1. Yang warna biru tu bolehlah kita label 2. Okey. So, boleh tak? Okey. So, untuk ni kamu cuba try your best. Try your best. Okey.